Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Dhunubi bayna yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat, para netizen yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini jam 12 kita dapat bertemu kembali, dan sebagaimana yang saya nyatakan kemarin, insya-Allah untuk pagi ini kita akan membicarakan berhubung dengan riwayat hidup Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Sidang hadirin sekalian, Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu adalah merupakan anak yang ketiga bagi Abu Talib bin Abdul Muttalib, dan isteri ataupun ibunya ialah Fatimah binti Asad, dan dia merupakan orang yang ke-21 menganut Islam. Ya, di mana Fatimah binti Asad, maaf saya, adalah merupakan isteri kepada Abdul Muttalib, seorang yang gagah, kacak, berkulit cerah dan bercahaya, seorang yang rendah hati dan bertakwa kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarkannya sebagai seorang bapa si miskin, ya, ataupun aba masakin, dan beliau dikatakan merupakan sebagai burung yang berkicau di dalam syurga kerana diberikan gelaran sebagai Ja'far At-Tayyar, yakni Ja'far yang memiliki dua sayap, dan Ja'far di antara sahabat radhiyallahu anhum yang terbang di dalam syurga. Isteri kepada Ja'far namanya Asma binti Umais radhiyallahu an, dan melalui Asma binti Umais dia telah berjaya mengislamkan Ubabah radhiyallahu anha, isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib, yang menganut Islam. Dan 3 hari selepas mereka menganut Islam, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pula
menganut Islam. Beliau terlibat dengan hijrah bagi kali yang kedua dan dilindungi oleh Maharaja Najasyi di Habasyah. Nama Maharaja Najasyi itu ialah Asama ibnu Abjar radhiyallahu an. Dia seorang yang beriman, seorang ahli kitab menurut satu riwayat, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang sunat ghaib ke atas jenazahnya apabila mendapat perkhabaran tentang kewafatan Maharaja An-Najasyi ini. Lalu apabila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa Rasulullah menyembahyangkan jenazahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kerana dia beriman dalam keadaan tidak melihat wajahku, dan dia melindungi para sahabatku ketika mana aku dan sahabat-sahabat diuji dengan haibatnya di kota Mekah. Hadis ini menunjukkan bahawasanya kita hendaklah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang dikira memiliki jasa dalam memberi pertolongan, sama ada yang kecil atau pertolongan yang besar atas kepelbagaian urusan hidup kita di atas dunia ni. Kerana Barat juga sering menyatakan human need appreciation. Ya, manusia ni sangat suka dihargai, dan penghargaan menurut cara Islam begitulah, dengan mendoakan ketika hidup dan mendoakan juga ketika seseorang itu meninggal dunia. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Usamah bin Zaid radhiyallahu an pernah menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya wajahmu, wahai Ja'far, serupa dengan wajahku. Akhlakmu serupa dengan akhlakku. Dan kamu termasuk dari kalangan keturunanku. Sebagaimana yang disebutkan bahawa Ja'far ini adalah seorang yang miskin sebenarnya, tapi dia diberi gelaran Abu Masakin, yakni bapa kepada orang-orang miskin. Kerana Ja'far radhiyallahu an seringkali mengusahakan makan minum bagi orang-orang miskin yang ada di keliling kehidupannya. Pernah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari Abu Hurairah telah dijemput oleh Ja'far radhiyallahu an untuk makan ke rumahnya. Lalu pergilah Abu Hurairah, dan Abu Hurairah menceritakan bila sampai di rumah tidak ada banyak makanan, yang ada hanyalah satu balang yang ada sedikit berbaki madu lebah. Sikit aja terselit-selit tepi dekat bawah botol yang dalam tu ada madu lebah. Ada sikit aja. Lalu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an, katanya Abu Hurairah mengikis madu-madu yang masih lekat di keliling di tebing-tebing tu,
dan dapat dah sedikit. Lalu diberikan kepada aku untuk aku makan. Begitulah kata Abu Hurairah, kesungguhannya Ja'far ini untuk suka memberi makan, sifatnya itu, kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lapar. Jadi memang merupakan suatu akhlak yang haibat, baik atas sifatnya individu maupun atas sifat secara perkumpulan NGO, di mana kita melihat pada hari ini, Masya Allah, bermula daripada PKP, fasa yang pertama lagi, kita melihat begitu ramai sekali para individu. Sebahagiannya saya kenali, tapi mereka ini diam, tidak menceritakan pada orang lain. Begitu juga dengan kepelbagaian NGOs yang bergerak menghimpunkan makanan, mengumpulkan makanan, air, kemudian diagih-agihkan kepada orang ramai dari rumah ke rumah, dan diberikan pula kepada frontliner di hospital kepelbagaian bentuk peralatan-peralatan yang dikira boleh membantu mereka. Ini sebenarnya suatu sikap yang sangat mulia, yang mesti diteruskan, kerana ianya merupakan sirah yang berkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya juga adalah akhlak kenabian. Dia menolong orang-orang yang di dalam kesusahan ini. Disebutkan juga dalam riwayat lain, apabila Abu Hurairah radhiyallahu an sampai ke rumah Ja'far bin Abi Talib, dijemputlah dia masuk ke dalam. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, Ja'far mengambil periuk bekas makanan. Dan aku melihat, kata Abu Hurairah, sudah hampir tidak ada dah makanan dalam itu. Tapi Ja'far bersungguh-sungguh mengikis dan mengumpulkannya, membubuh di dalam bekas, kemudian tetap memberi kepadaku dan menyuruh aku makan. Lalu aku memakannya, kata Abu Hurairah. Kalau kitanya, orang datang ke rumah, buka-buka periuk, tinggal kerak nasi. Kerak tu pun dia korek elok-elok dia kait, dia bagi juga. Dia nak menderma, bersedekah juga. Walaupun sekadar itu je yang dia ada. Benar-benarlah Ja'far radhiyallahu an memegang apa yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah ni biar sikit tetapi kekal, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperakui dalam hadis tadi bahawasanya kamu, wahai Ja'far, adalah merupakan ahli keluargaku. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ketika terjadinya hijrah menuju ke Ethiopia ataupun ke Habasyah, bagi kali yang pertama, Ja'far radhiyallahu an tidak berkesempatan dalam hijrah ini. Tapi hijrah kali yang kedua, dia sempat pergi bersama dengan isterinya menjadi wakil Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan An-Najasyi. Dan bila dia pergi itu aja, dia tak balik kecuali selepas 12 tahun. Dia jadi peperangan Badar, dia tak ada. Peperangan Uhud, dia tak ada. Peperangan Khandaq pun, dia tak terlibat. 12 tahun bersama isterinya dan beberapa sahabat yang lain, dia duduk di Habasyah dan dia dikurniakan 3 orang anak.
Seorang tu bernama Muhammad, seorang bernama Abdullah, seorang lagi namanya Aus radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Ini orang-orang yang mulia, anak kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau anak ni sempat pula melihat Rasulullah, dan memang sempat, makanya mereka juga dapat maqam sahabat. Ini suatu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Ja'far radhiyallahu an membawa beban tugas amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhujah dan menerangkan Islam kepada ahli-ahli kitab yang ramai di sana. Menurut riwayatnya, bilanya kerajaan Mekah mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat menuju ke Habasyah, dan kali kedua ni Ja'far pergi, maka orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah telah mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Dia di mana pada masa itu Amru pun belum lagi menganut Islam. Mereka dihantar membawa hadiah yang banyak untuk dirasuah kepada An-Najasyi, raja negeri Habasyah pada masa itu. Kira-kiranya Amru bin As dan sahabatnya tadi, mereka tu mewakili kerajaan Mekah. Dia jadi pergerakan dia tu G2G, government to government. Ia merupakan suatu rombongan yang rasmi lah, dengan tujuan nak memujuk daripada kerja juga. Ya, mari kita lihat dan saya membacakan catatan yang dicatatkan oleh para ulama di dalam kitab mereka. Bilanya Amru dan sahabatnya tadi sampai di hadapan Maharaja An-Najasyi, maka mereka pun menyatakan dan menyebut atas apa yang mereka perlu sampaikan. Saya bacakan kalimah-kalimah yang telah dicatatkan oleh ulama. Maka berkatalah Amru bin As, raja yang mulia, telah sesat ke negeri Paduka. Orang-orang bodoh dan bahlul, mereka tinggalkan agama datuk moyang mereka, tetapi tidak pula hendak memasuki agama Paduka Tuanku. Bahkan mereka datang membawa agama baru yang mereka ada-adakan, yang tidak pernah kami kenali dan tidak pula oleh Paduka Tuanku. Sungguh kami telah diutus oleh orang-orang mulia dan terpandang di antara bangsa dan bapa-bapa kami, bapa saudara kami, dan bapa-bapa saudara mereka juga, keluarga-keluarga mereka dan kami, agar Paduka Tuanku sudilah kiranya berkenan menyerahkan semula orang-orang ini kepada kaumnya. Yakni dia datang memujuk Najasyi dengan membawa hadiah yang banyak, supaya An-Najasyi arahkan Ja'far dan semua sahabat yang lain tu balik ke Mekah. Dah kalau sampai Mekah, kena seksa lah jawab dia. Ya. An-Najasyi
memalingkan mukanya ke arah kaum muslimin sambil melontarkan soalan. Agama apakah itu yang menyebabkan kamu sekalian meninggalkan bangsa kalian, tetapi tidak memandang perlu pula kepada agama kami? Ini menjadi kehairanan bagi Najasyi. Ialah tentulah pelik. Pertama, kamu tu satu kumpulan dalam keadaan tinggalkan adik-beradik jauh di Mekah tu. Sanggup kamu tinggalkan. Kemudian kamu datang ke sini. Kok kata datang ke sini menganut agama yang aku ikut, agama ahli kitab? Tak juga. Jadi apa yang kamu nak? Benda apa sebenar pegangan kamu ni? Dia inilah yang ditanya oleh Maharaja An-Najasyi. Lalu Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an bangun berdiri untuk menunaikan tugas yang telah dibebankan oleh kawan-kawannya sesama angkatan Muhajirin, yakni tugas yang telah mereka tetapkan dalam suatu mesyuarat yang diadakan sebelum perjumpaan ini. Dia di mana bila dengar aja khabar puak-puak Mekah tu datang, Ja'far pun syura bainahum, melakukan mesyuarat dengan sahabat-sahabat di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin itulah. Dan memang mesyuarat ini adalah merupakan perkara rukun dalam jemaah. Saya masih ingat tulisan Al-Imam Musyahid Hasan Al-Banna di hari-hari awal ketika Imam Hasan Al-Banna menubuhkan gerakan Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna menulis buku Peraturan dan Arahan dan buku Usrah dan Dakwah. Ini dua buku ni memang diguna pakai secara ibtida'i, yakni secara pelajaran asas bagi ahli-ahli usrah, ya, supaya mereka faham apa dia usrah dan boleh duduk kekal di dalam usrah. Ada dicatatkan oleh Imam Hasan Al-Banna berhubung dengan pentingnya bermesyuarat dalam jemaah, sehingga digambarkan sekiranya kamu ada yang hilang seliparnya, kasut ke selipar dia pakai hilang, dan hilang tu yang di sebelah kanan atau sebelah kiri salah satu, dia tak hilang dua-dua, dia hilang sebelah. Maka kata dia, hendaklah kamu bermesyuarat, berbincang dengan sahabat-sahabatmu, apakah nak beli selipar yang hilang sebelah kanan aja ke, atau kalau hilang sebelah kiri pergi kedai beli sebelah kiri aja, atau selipar yang masih baki tu pakai yang tu je sebelah jalan sampai ke sudah, atau buang selipar yang sebelah tu, pergi ke kedai beli selipar yang baru dan pakai sepasang yang baru. Mana satu nak buat? Hendaklah kamu bermesyuarat dengan jemaah kamu sampai macam tu, ya, yang disebut oleh Allah, wasyawilhum fil amri. Hendaklah kamu bermesyuarat di kalangan sesama kamu. Makanya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an telah pun bermesyuarat sebelum daripada itu dengan rakan-rakannya. Ketika dia berdiri, dilepaskan pandangan ramahnya, penuh kecintaan,
kepada raja yang telah berbuat baik, menerima mereka. Lalu Ja'far berkata, "Wahai paduka tuanku yang mulia, dahulu kami memang orang-orang yang jahil dan bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, memutuskan silaturahmi, menyakiti jiran tetangga, dan orang-orang yang berhampiran. Mereka-mereka yang kuat pada waktu itu memakan gulungan yang lemah. Hingga datanglah masa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan Rasulnya dari kalangan kami." Inilah intro atau muqaddimah yang disebutkan oleh Ja'far. Memang terus terang dia memperakukan, kami dulu jahiliyah makan bangkai, minum arak, membunuh anak perempuan hidup-hidup, selalu berperang, menindas, menzalimi. Siapa yang kuat, dia akan tekan tindas orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Betul, wahai paduka tuanku. Itulah kami dulu. Suatu masa, sehinggalah Allah Ta'ala membangkitkan seorang Nabi dan Rasul dari kalangan kami. Itu mukadimah yang diberikan oleh Ja'far. Kami mengenali asal-usulnya, kejujuran, ketulusan dan kemuliaan jiwanya. Beliau mengajak kami untuk mengesakan Allah Ta'ala dan mengabdikan diri padanya, dan agar membuang jauh-jauh apa yang pernah kami sembah bersama bapa-bapa kami dahulu, berupa batu-batu dan berhala-berhala. Nabi berkenaan menyuruh kami agar berkata benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim, berbuat baik kepada ibu bapa, jiran tetangga, dan menahan diri dari menumpahkan darah, serta semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dilarangnya kami dari berbuat keji dan zina, mengeluarkan ucapan bohong, memakan harta anak yatim, dan menuduh berbuat jahat terhadap wanita yang baik-baik. Lalu kami ikuti dengan taat apa yang disampaikan dari Tuhannya. Lalu kami beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, dan tidak kami persekutukan sedikit pun juga, dan kami haramkan apa yang diharamkan oleh agama kami untuk kami. Ini perkara kedua yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an di hadapan An-Najasyi, yakni mengenai akidah dan akhlak, dengan diasaskan kepada hujahan bahawa kami ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kiranya bukan pakai ikut-ikut sukati je, tidak. Tapi kami kenal akhlak dia. Kami tahu kebaikannya. Kami rasakan dalam pergaulan kejujuran dia. Bahkan orang-orang Mekah telah memberikan gelaran Al-Amin, yakni orang yang terpercaya dan amanah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meminta gelaran yang berkenaan. Di sinilah kata ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikmahkan, menjadikan hikmah. Kenapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditabalkan menjadi nabi dan rasul ketika usianya 40 tahun. Pada malam itu aja baru turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa 40 tahun? Barulah Nabi istihar dianya Nabi Rasul. Kerana kata ulama, Allah memberi peluang kepada penduduk-penduduk Mekah khususnya untuk selama 40 tahun bergaullah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tengok akhlak dia. Perhatikan kelemah lembutannya. Lihat kejujuran dia. Macam mana dia lurus betul dalam hidup. Bagaimana suka memaafkan. Maka 40 tahun ni kiranya cukup secara rasional untuk mengenali seseorang. Kita kadang-kadang pergi umrah 2 minggu aja. Kadang umrah 10 hari aja. Lepas 10 hari, kita dah kenal sahabat kita dah kan. Dia begitu, begini, kedekut, yang ni pemurah, yang ni berkira sangat, yang ni mulut bisa komplain tak berhenti-berhenti. 2 minggu aja kita dah boleh kenal seseorang. Kerana kita dah musafir dengan dia. Ni 40 tahun. Sebab mereka beri gelaran Al-Amin. Ketika mereka merasakan di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang hebat yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Mereka tak panggil. Bila terjadi banjir besar, Hajar al-Aswad hanyut. Mereka tetap memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta huruf untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi ini diceritakan oleh Ja'far bin Abi Talib kepada An-Najashi. Oleh yang demikian, kaum kami menghalalkan segala cara untuk menindas dan menyeksa kami. Mereka menggoda kami dari agama kami. Mereka menyeru kami agar menyembah berhala lagi. Dan kepada perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sewaktu-waktu memaksa dan menganiaya kami. Menindas dan menzalimi hidup kami. Menghalangi kami dari agama kami. Maka kami keluar berhijrah ke negeri Paduka yang mengelakkan diri dari perbuatan-perbuatan aniaya kami. Mereka lanyak, mereka buat kami macam-macam, kami tak balas pun. Kami angkat kaki keluar, tak nak kelahi apa. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an mengucapkan kata-kata yang mempesona ini. Laksana cahaya fajar. Kata-kata itu membangkitkan perasaan hibah dan terharu pada jiwa Najashi. Lalu sambil menoleh pada Ja'far, baginda sallallahu alaihi baginda bertanya lagi, apakah engkau membuat suatu wahyu apakah engkau membawa sesuatu wahyu yang diturunkan atas rasulmu itu? Kamu kata ada nabi rasul, dan rasul ni biasanya ada wahyu turun. Tentu dia bacakan. Ada tak bawa? Ja'far kata ada, kami hafal. An-Najashi menyatakan, cuba bacakan kepada aku. Lalu Ja'far radhiyallahu an membacakan beberapa potong daripada surah Maryam dengan irama yang menyeronokkan dan kekhusyuan yang memikat. Mendengar itu Najashi lalu menangis dan para pendeta serta pembesar-pembesar agama yang lainnya sama-sama menangis pula. Sewaktu air mata lebat mencurah dari baginda sallallahu alaihi wasallam sudah berhenti, ia berpaling kepada kedua utusan Quraisy
seraya berkata, sesungguhnya apa yang dibaca tadi dan dibawa oleh Isa alaihi salam sama memancar dari satu pelita. Kamu keduanya dipersilakan pergi. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan mereka kepada kamu. Ia di mana di sini juga boleh diambil pengiktibaran yang besar yang dihuraikan oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah mereka. Iaitulah mereka menyatakan bahawa bila Najasyi tanya, ada ke tidak sepotong 2 ayat Quran yang boleh kamu baca? Sebab Najasyi nak bukti tu. Ya, sebab Nabi Rasul mesti ada wahyu yang diturunkan. Dan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya Al-Quran. Ja'far kata ada, dan Ja'far terus membaca surah Maryam. Ulama-ulama membahaskan mengapa Ja'far tak membacakan surah-surah yang lain. Mengkisahkan ayat-ayat mengenai jihad ke, atau ayat-ayat mengenai akhlak ke, atau surah-surah yang menceritakan kelebihan bersedekah ke. Boleh je ke dia nak baca. Mengapa diambil surah Maryam? Di sinilah kata ulama, bijaknya Ja'far bin Abi Talib melihat kepada environment, yakni wakil atau suasana yang sedang dihadapinya. Ja'far memahami apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercakaplah kamu di hadapan manusia dengan apa yang mampu difahami oleh mereka. Ini pesan Nabi kalau nak syarah. Jangan kira syok sedap kita seorang aja. Kena pastikan orang faham apa yang kita sampaikan. Maka Ja'far faham dia sedang berhadapan dengan ahli kitab. Dia berhadapan dengan Ja'far, dengan Najasyi. Penasihatnya adalah ahli kitab, padri, pendeta, bishop, pastor, orang-orang gereja, orang-orang agama yang membaca akan Taurah dan Injil. Di dalam Injil khususnya ada kisah Siti Maryam. Disebut Mary itu Siti Maryam lah. Moses tu Nabi Musa, Abraham tu Nabi Ibrahim. Dia semua agama berasal daripada Nabi yang satu dan Islam yang satu. Tidak ada beza. Allah hantar utus Nabi-Nabi Rasul-Rasul di sepanjang zaman. Dia Brahma dalam agama Hindu itu dikatakan Brahma berasal dari kalimah Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang yang belajar perbezaan agama, dia tahu ya, dalam hal ini. Jadinya Ja'far dapat membaca wakil suasana. Maka bila dia cerita tentang Siti Maryam, dia cerita dengan Nabi Isa, benda tu sinkronis. Bertemulah dia pada satu titik. Itu yang disebut oleh An-Najasyi. Sesungguhnya apa yang dia sebut dengan apa yang ada pada kami keluar dari satu cahaya pelita yang sama. Ucapan Najasyi ini juga menunjukkan bahawasanya Injil yang asal membawa kebenaran yang sebenar, memperakukan selepas Nabi Isa akan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ada hari ini telah dipindah oleh tangan-tangan padri yang jahat. Itu sekelumit selengkap kisah. Lalu Najasyi menyatakan, kalau begitu kamu baliklah. Ya, aku takkan serahkan mereka pada kamu. Lalu bersurai. Amru bin As radhiyallahu an dan sahabat dia tak puas hati. Malam tu berehat dulu. Pagi besok
Mereka keluar menghadap lagi Najasyi. Dan mereka menuduh bahawasanya para sahabat radhiyallahu anhum menghina Nabi Isa alaihi salam. Lalu Najasyi panggil lagi Ja'far dan sahabat. Lalu dihuraikan lagi. Sehingga akhirnya Najasyi berpuas hati, maka mereka dua orang pun kena baliklah ke Mekah. Artinya misinya gagal. Gagal misi itu, dan Ja'far pun diterima dengan sahabat, berdiam di sana. Itulah yang Ja'far duduk di Habashah selama 12 tahun. Lama tuan-tuan, meninggalkan tanah air, dan paling perit menanggung perasaan dan derita. Terpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sacrifice, pengorbanan. Sebab itulah saya selalu menyebut, kalau kita rasakan memang kita ni nak menolong agama Allah, kita nak jadi pejuang agama Allah, tidak ada pilihan melainkan mesti bersedia memberikan pengorbanan hatta nyawa pun. Karena agama ni dia tidak menang dengan percuma begitu sahaja. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, apabila terjadi peperangan pada tahun lebih kurang 7 Hijrah, iaitulah peperangan Khaybar. Dia bila berlaku perang Khaybar tahun 7 Hijrah, ada riwayat menyatakan khabar tu sampai ke Habasyah. Ada riwayat menyebut macam tergerak hati Ja'far dan beberapa orang sahabat untuk pergi jumpa Nabi di Madinah. Dia kata lama dah 7 tahun kita di Habasyah ni, boleh jadi baik saya balik sekejap, tanya perkabaran Nabi, minta nasihat. Kalau ada ajaran hukum apa yang baru, macam-macam lah, boleh kita guna pakai di Habasyah ni. Lalu mereka pulang pergi ke Madinah. Sebahagian, bukan semua. Kerana Ja'far menyatakan, aku bimbang nanti akad balik semua, terjadi apa-apa langsung tidak ada benih untuk menyebarkan Islam di Habasyah. Ini. Jadi Ja'far tu berangkatlah pergi ke Madinah bersama dengan beberapa orang sahabatnya yang lain. Sampai di Madinah, didengar perkhabaran dan dapat berita betul bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Khaybar. Dia sedang berhadapan dalam peristiwa peperangan Khaybar. Khaybar ni perang yang haibat, di mana 7 kota di dalam kota berjaya ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh berpuluh-puluh hari berperang, macam-macam strategi. Panjang kisahnya. Dan Khaybar ni, inilah peperangan kali pertama dalam sejarah Islam, umat Islam berperang dan bertempur dengan 100% orang-orang Yahudi. Itu yang membuat semangat Ja'far. Bila dengar je dia tak boleh tahan dah. Ya, kerana perang Badar itu lawan adik-beradik, Arab dengan Arab. Perang Uhud macam tu juga. Perang Khandaq ada campur sikit. Dengan orang Yahudi cuba campur tangan sikit, bercampur juga Arab, Bani Ghasfan. Tapi Khaybar 100% orang Yahudi. Dan kalau mati insya-Allah lah kan, maknanya memang syahid lah. Jadi mendengar tu Ja'far tak tahan. Dia pun segera, dia pecut kuda bersama sahabat, terus menuju ke Khaybar. Dekat ke Ustaz? 100 batu di utara Madinah. Bayangkan hadirin sekalian, baru je sampai tak berehat dengar ke Nabi jihad berambat.
kuatnya dan tingginya semangat jihad mereka. Sebab itu bila kita berpuasa ni, bukan menahan lapar dahaga aja, tapi nak menanamkan semangat jihad. Karena banyak peperangan jihad berlaku di dalam bulan Ramadan dan Allah kurniakan kemenangan kepada umat Islam. Antaranya ialah Fathul Makkah. Itu terjadi pada bulan Ramadan juga. Ya. Lalu bila sampai di Khaybar, pada masa itu dah habis perang, kebetulan. Berjaya tawan habis dah semua kubu-kubu dan kota yang berkenaan. Dan banyak sangat ghanimah yang dapat dirampas. Makanan-makanan aja satu kubu, satu kota. Dia satu kubu ada 7. Satu kubu tu khas makanan aja. Satu kota dan kubu tu pula senjata aja. Dia buat macam tu. Banyak 7 mereka dapat tawan semua. Makanya Aisyah pernah menyebut, demi Allah, seusai saja perang Khaybar, kami tidak pernah lagi merasa kelaparan di Madinah kerana stok makanan dah banyak. Bilanya Ja'far sampai, Allahu Akbar, Nabi SAW suka gembira tak kira. Ialah dah tak jumpa 12 tahun. Lepas tu pak saudara dia pula, adik-beradik keluarga dia bukan orang lain. Abu Talib, pakcik Rasulullah, dia jadi Nabi terasa gembira tu. Saya Nabi sebut, demi Allah, saya sendiri pun tak tahu ni, adakah saya seronok gembira ni kerana menang dalam perang atau kerana Ja'far ni datang di sini. Sampai jam tu Nabi sebut. Kebetulan pada masa itu Nabi SAW sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang ghanimah. Lalu melihatkan Ja'far datang, Nabi SAW terus bersabda, Rasulullah kata, bagaimana pandangan kamu semua? Apakah mungkin jika diizinkan untuk aku memberikan sebahagian harta ghanimah ini kepada Ja'far dan sahabat-sahabatnya? Lalu para sahabat menyatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Bagi kami alhamdulillah, bismillah, bagi je lah, wahai Rasulullah yang mulia. Lalu Nabi pun memberikan sebahagian daripada apa yang disebut sebagai harta ghanimah daripada kesan peperangan Khaybar tadi. Makanya hadis ini menunjukkan bahawasanya jika sekiranya ada orang yang tidak terlibat dalam medan perang, dia sampai itu perang dah habis atau ghanimah belum, nak bagi ke tidak, hukumnya wajib ketua tentera bertanya kepada tentera yang terlibat. Ini hukumnya. Kalau tentera kata bagi, bagilah. Kalau para tentera yang lain menyebut, gini je lah Ustaz, muka dia ni 9 kali perang, 9 kali lambat. Semanjang je lambat datang. Tak payah bagi Ustaz. Maka tidak boleh bagi ke dia. Ini. Maka Ja'far pun bergembiralah dapat bersama dengan Nabi SAW duduk di Madinah selepas perang Khaybar. Tapi tak lama. Tidak lama dalam perang Khaybar. Dia duduk di Madinah, tak sempat setahun, terjadi pula peperangan Mu'tah. Di mana peperangan Mu'tah ini, 3,000 tentera Islam berhadapan dengan 200,000 tentera Romawi. 100,000 daripada Romawi, 100,000 daripada Nasara, orang-orang Kristian bergabung, jadi 200,000. Nabi SAW kirim 3,000 je yang ada. Sebab
Sebab baru balik daripada Khaybar. Ada juga yang meninggal syahid. Dan sebagian sahabat sangat keletihan. Nabi pun rotik juga bagi masa rehat apa semua. Ya, jadinya pilih dapat 3,000. Oleh kerana Ja'far ni baru balik dan dia dah berehat 12 tahun bersama sahabat dia semua diwajibkan masuk, dan Nabi lantik 3 ketua turus tentera. Pertama, Zaid bin Harisah radhiyallahu an, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, iaitulah yang disebut namanya tadi Zaid bin Harisah, kemudian Ja'far bin Abi Talib. Yang ketiga, iaitulah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika sekiranya Zaid bin Harisah mati syahid, maka hendaklah Ja'far bin Abi Talib mengambil alih. Jika sekiranya Ja'far meninggal dunia syahid, maka hendaklah Abdullah bin Rawahah ambil alih. Sekiranya Abdullah bin Rawahah mati syahid, maka hendaklah mesyuarat, pilihlah siapa bagi mengambil alih tampuk pemerintahan dan memegang panji peperangan. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah mereka pergi bertempur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Dikelilingi oleh du'afa, yakni orang-orang yang lemah, dan dikelilingi juga oleh orang-orang perempuan yang tidak wajib pergi berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan peperangan ini secara live, seolah-olah Nabi melihatnya. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang peperangan telah bermula. Kemudian tu Nabi diam, lama Nabi diam. Tiba-tiba Nabi angkat kepala, nampak meleleh air mata. Sesungguhnya Nabi kata, Zaid bin Harisah radhiyallahu an telah gugur syahid. Sekarang bendera Islam sedang dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib. Lama Nabi diam, tiba-tiba berkaca-kaca air mata Rasulullah turun. Nabi menyatakan sambil duk cakap tu, tangan Ja'far yang kanan telah ditetak dan putus. Atau Nabi diam. Sekarang tangan kirinya juga ditetak dan putus. Nabi sebut secara live sebagai mukjizat yang Allah tunjukkan. Ja'far sedang memegang bendera dengan 2 tunggul tangan yang masih ada. Dah lama Nabi sebut, sekarang Ja'far telah gugur syahid, Nabi kata. Menangis Nabi. Sekarang bendera Islam dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Nabi beritahu. Di mana Ja'far dikatakan dia bila merempuh, dia ambil bendera dia rempuh, tangan dia tu putus, kuda dia cedera parah. Di mana musuh juga panah kuda dan tetak kuda dia. Menyebabkan kuda dia tak boleh buat apa, terlalu lemah. Lalu Ja'far turun dan menetak serta membunuh kudanya. Dan Ja'far memegang bendera dengan tangan kiri, merempuh musuh. Lalu ditetak tangan kanan dan dia pegang bendera dengan 2 tunggul yang masih ada. Dia terus merempuh musuh sehingga dia mati syahid. Dan bagaimana ada seorang sahabat yang sama terlibat di dalam peperangan itu menyatakan, pada hari aku menemui jenazah Ja'far bin Abi Talib, aku melihat dari bahu kiri ke bahu kanan ada lebih kurang 90 tetakan. Satu riwayat menyebut 78 kali. Kena hentak dengan lembing, tombak, kena pukul dengan pedang. Dari bahu kiri ke bahu kanan, depan belakang. Mudah bahasa fahamnya, hancur bahu ni.
Karena dia peluk bendera, dia rempuh pakai dengan bahu. Kaki duk tendang musuh. Takat boleh, dia pergi terus. Sehingga dia rebah dan disambut bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Ketika Abdullah memegang bendera ini, matahari di kaki langit dah merah. Lalu Abdullah sambil menetap musuh memegang bendera, dia menjerit, siapa dia ada air ataupun buah tamar, sila berikan kepada aku, sila. Barulah sahabat mengetahui bahawa rupanya Abdullah bin Rawaha berpuasa daripada siangnya. Dia nak buka puasa. Dia lalu ada sahabat baling buah tamar, satu riwayat. Ada yang menyatakan sempat ulu air sikit. Dia minum tu, dia basah-basahkan. Bibir dia koyak rabak pecah berdarah. Kerana terlampau panas, dia berpuasa. Dan dia terus merempur musuh. Ambil air tu buat syarat buka puasa aja. Lalu Ja'far bersama sesudahnya, Abdullah bin Rawaha mati syahid. Kemudian Nabi menyatakan, sekarang bendera Islam dipegang oleh Khalid ibn al-Walid, satu daripada pedang-pedang Allah, Nabi kata. Lalu saya ringkaskan, Khalid telah membuat strategi mengatur tentera Islam, kemudian mengeluarkan mereka dari medan perang. Kerana memang payah nak hadap 3,000 lawan 200,000. Lalu ketika pulang, didapati hanya 12 orang sahaja yang mati syahid, termasuk 3 orang tadi. Ini kehebatan Khalid menyelamatkan pasukan. Di mana ketika Khalid masuk ke Madinah, perempuan, kanak-kanak, orang-orang tua melontar Khalid dan melontar para sahabat tentera yang ada dengan batu. Mereka memarahinya dan menyatakan bahawa mereka semua penakut mati. Patut mati dia semua, balik buat apa? Lalu Nabi SAW menyatakan sesungguhnya benar tindakan Khalid. Khalid telah menyelamatkan baki yang ada, Nabi kata. Barulah sahabat yang lain diam. Tu muslimat zaman Nabi. Bab jihad ni nombor 1 ke depan. Dan harus difahami, peperangan Mu'tah ini adalah perang jihad pertama yang dimasuki oleh Khalid, kerana dia baru je masuk Islam zaman tu. Ni kena faham. Tu sebab orang marah sangat. Baru masuk Islam, pandai-pandai nak pegang tentera. Macam itulah. Tapi akhirnya Rasulullah membenarkan dan mempertahankan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Di situlah berakhirnya Ja'far bin Abi Talib syahid di medan Mu'tah. Dan di Mu'tah itu ada satu macam pintu gerbang dibuat berbentuk tangan. Batu-batu disusun melengkung macam tu. Situlah tapak ditetak dan putus 2 tangan dia. Dan kawasan Mu'tah ni luas, padang pasir aja. Dan ada Universiti Mu'tah di Jordan sana. Di kawasan dia, di hadapan universiti itu ada gambar tangan macam ni. Mengambil simbolik tangan Ja'far yang telah ditetak dan mati syahid dalam peperangan Mu'tah itu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah untuk petang ini. InsyaAllah biiznillah, petang esok kita akan menyambung riwayat hidup seorang sahabat yang lain, Usaid bin Hudair radhiyallahu an. Dia dan sebelum daripada menutup, pertama mewakili rakan-rakan dan ahli-ahli PAS seluruhnya bagi kawasan Gombak, selaku yang di-Pertua PAS kawasan, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Bomba bagi seluruh abang-abang bomba yang termasuk di antara frontliners yang membantu rakyat pada waktu ini. Dan yang kedua, saya mengajak seluruh netizen, seluruh hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, marilah kita membacakan sekali seorang Suratul Fatihah
dan niatkanlah untuk kita hadiahkan kepada anggota polis yang juga merupakan frontliner, iaitulah yang dikasihi Allah yarham Kopral Safwan Muhammad Ismail yang telah mati di tempat kejadian, dirempuh oleh khabarnya pemandu yang mabuk. Semoga kerajaan mengharamkan arak di negara ini. Sehingga sampai tahap macam tu dah. Kita sudah tak boleh biar macam ni. Ya, mari kita baca Fatihah. Khusus untuk Kopral Safwan Muhammad Ismail yang meninggal dunia di Lebuh Raya Lekas di persimpangan Tol Kajang saat menjalankan tugas pada jam 2.11 pagi. Mudah-mudahan Allah mengampuni akan rohnya dan meletakkannya bersama syuhada di syurga kerana matinya dalam keadaan demikian. Sesudah membaca Fatihah, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.